Teringat pula kisah yang berlaku di asrama tempat aku belajar suatu ketika dahulu. Kisah tentang penampakan seorang kanak-kanak misteri di sekitar asrama. Lebih tepat lagi, di sekitar tangga bangunan asrama. Hari ini pun aku dah habis belajar di situ, tapi masih lagi bermain di fikiran tentang kejadian-kejadian misteri ini. Jadi apa salahnya aku kongsikan kisah aku ni di sini. Untuk budak-budak asrama, kami memang selalu diingatkan oleh para senior supaya jangan keluar bilik pada waktu malam. Sebelum tidur tu, pastikan air besar, air kecil dah buang siap-siap. Sesiapa yang terbangun tengah-tengah malam nak ke tandas, kena kejutkan rakan yang lain untuk temankan mereka. Kepada sesiapa yang berani itu, pergilah sendiri, tapi diingatkan untuk berhati-hati. Pasal apa? Sebab takut diganggu oleh seorang gadis yang kami gelar sebagai hantu 1, 2, 3. Ada yang gelar dia hantu mengira ataupun hantu tangga. Gadis ni akan bermain di sekitar tangga. Dia akan turun dan naik sambil dia melangkah. Dia akan mengira. Bila dia melangkah, akan kedengaran 1. Langkah seterusnya akan kedengaran 2. Sesiapa yang terdengar gadis ini mengira, tak payahlah korang tunggu lama-lama. Kalau dia ambil 2 langkah, korang ambil 1000 langkah, lari dari situ. Apabila gadis ni mengira sehingga 2, kedengaran mulutnya berkumat kamit, marah-marah, membebel. Katanya, tersilap kira lagi. Dia akan turun ke bawah semula, memulahkan langkah dan kiraannya. 1, 2. Dan begitulah tiap kali dia muncul. Dia akan mengira sampai 2. Dia akan marah-marah, turun semula dan kira berulang-ulang kali. Tapi ada sebabnya aku cakap kalau dia mengira jangan tunggu lama-lama. Jangan cuba mengintai ataupun mendengar. Jangan memandai-mandai nak dekat, sebab kalau kiraan gadis ni sampai nombor 3, ini bermaksud dia tahu korang ada di sana. 1, 2, 3. Bila kiraannya sampai 3, gadis ini akan bersuara, betulkah ni korang? Sambil dia memalingkan kepala dia melihat mereka yang sedang mengintai ataupun yang sedang mendengar. Mengikut cerita para senior lagi, jangan cuba-cuba tunggu dia kira sampai 4. Kalau kiraannya sampai nombor 4, dia tidak lagi melangkah naik, tetapi dia akan mengorak langkah berlari mengejar mereka yang ada di situ sambil dia mengira 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka berlari lintang pukanglah mereka yang diganggu tu. Mereka yang tidak sempat melarikan diri, gadis ini akan mengira sehingga 10. Kononnya kalau sesiapa yang mendengar 10 dari gadis ini, dia akan hilang selama 10 hari. Penampakan gadis mengira ini ataupun hantu 1, 2, 3 bukan sahaja muncul pada waktu malam. Ada ketika dia akan muncul di dalam kelas sekitar waktu senja. Kalau sekitar waktu senja ni ada kelas yang kosong, tapi biasalah budak-budak asrama ni, kami akan berada di sekitar kawasan sekolah. Ada yang bermain sukan dan sebagainya. Ada satu hari itu, aku dan seorang rakan lagi diarahkan oleh cikgu untuk mengambil bola di bilik store. Untuk ke bilik store ni, kami perlu melalui sebuah kelas yang pada waktu itu dah kosong. Kami pun ambil barang-barang sukan, kami keluar dari store. Sejurus selepas kami melangkah keluar, kami menutup pintu store. Langkah kami terhenti. Sebab kami terdengar suara gadis tu di dalam bilik kelas yang tidak beberapa jauh dari store. 1, 2. Aku dengan kawan aku tadi, apalagi kami berlari sekuat hati ke padang. Habis terjatuh barang-barang yang kami bawa. Apa yang lawak, kawan aku punyalah takut sampai termasuk ke dalam longkang. Bila kami tiba di padang, cikgu dan rakan-rakan lain melihat kami tercungap-cungap. Cikgu tanya, korang ni kenapa? Kenapa bawa bola aja ni? Bukan cikgu suruh ambil banyak kah tadi? Iyalah, waktu kami berlari tu habis terjatuh barang-barang yang kami bawa. Kami pun jelaskan apa yang kami dengar. Cikgu waktu tu hanya tersenyum sinis melihat gelagat kami. Katanya, korang ni mana ada apa-apa. Mari jom ikut cikgu ambil barang-barang tu. Kami pun mengikut cikgu ke bilik store. Kami pungut barang-barang yang terjatuh tadi. Cikgu masuk ke dalam kelas dan tengok keadaan sekeliling. Katanya, tak ada apa-apa pun. Membuat aku dan seorang rakan lagi berpandangan sesama sendiri.
Gangguan misteri seperti ini tidak berhenti di situ. Ada ketika dia akan muncul tidak di tangga, tidak di dalam kelas. Tapi korang tahu dia di mana? Di dalam bilik asrama kami semasa semua orang sedang tidur. Gadis ini akan berdiri di depan tombol kipas siling. Korang tahu kan, tombol kipas tu bulat yang boleh pusing ke kiri dan ke kanan. Dan di atas tombol bulat tu kan ada nombor 1 sehingga 5 untuk edges kekuatan kipas tu. Jadi kalau dia muncul di dalam bilik asrama, dia akan berada di situ. Akan kedengaranlah tombol kipas dipusingkan sambil dia mengira. 1, 2. Kiraan keduanya, kedengaran mulutnya berkumat kamit. Katanya, salah lagi. Dia akan memutar semula tombol tu dan kira sehingga 2 berulang-ulang kali. Kepada mereka yang tidak terjaga, tak apalah. Tapi kepada mereka yang terjaga, pastikan jangan ada yang bangun dari katil ataupun cuba-cuba untuk melihat benda tu. Sebab kalau ada yang bangun, dia akan kira sehingga 3, 4, dan bila kiraannya sampai ke 5, gadis tu akan berada betul-betul di depan mata mereka yang bangun tu sambil dia bertanya, betulkah kiraan aku? Begitulah kisah hantu 123 di asrama kami. Asal-usul gadis ini tiada siapa yang tahu. Ada yang cakap dia ni bekas pelajar di sini dulu. Diceritakan dia selalu dibuli oleh pelajar senior. Tiap kali dia dibuli, dia akan diarahkan mengira 1 sehingga 10. Tapi bila kiraannya sampai nombor 2, dia akan dipukul dan diterajang. Sehinggalah satu hari gadis ini meninggal dunia disebabkan terlalu dibuli. Tapi selepas dia meninggal dunia, dia akan muncul dan mengganggu pembuli-pembulinya dulu. Bayangkan, pembuli-pembuli gadis ini dihantui sehingga mereka pun turut hilang akal. Betul atau tidak, tiada siapa yang tahu. Kalau tanya cikgu pun, diorang tak akan cerita sebab diorang tak nak kami takut. Tapi begitulah kisah yang berlaku di asrama aku dulu tentang hantu 1, 2, 3.